separuh mantap. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat menyambut tahun baru tahun 2021, tahun baru Masihi. Semoga perjalanan hidup kita sentiasa berada di bawah lembayung Allah Subhanahu Wa Taala dan segala gerak langkah kita mendapat rahmat dan juga dijauhi daripada segala bala bencana. Baik, sekarang ni musim hujan. Jadi saya ingin menyampaikan sedikit pesan buat teman-teman dan rakan-rakan pemancing. Buat ketika ini kita rehat dululah. Kita rehat dulu sebabnya keadaan sungai dan juga cuaca yang agak membimbangkan. Dikuatiri mana dah tahu kita tak nak benda buruk berlaku. Dikhawatirkan jika kita teruskan aktiviti memancing akan mendatangkan masalah ataupun bencana kepada kita. Jadi adalah lebih baik kita rehat. Adalah lebih baik kita ambil masa ni, peluang ni untuk bersantai-santai dengan keluarga dan anak-anak serta ahli keluarga yang lain. Sebabnya kalau dah sampai musim mudang nanti, cuaca dah elok, kita sibuk mancing. Macam tu cakap. Contoh macam saya lah. Jadi ruang masa yang ada macam ni yang menyekat kita untuk teruskan melakukan aktiviti di luar. Jadi kita manfaatkan sebaiknya. Okey. Tujuan saya buat rakaman pada kali ini adalah untuk berkongsi dengan rakan-rakan pemancing dan juga rakan-rakan lain yang baru nak berjinak-jinak dalam dunia pancingan udang galah ni. Saya terpanggil untuk berkongsi dua perkara. Yang mana perkara-perkara ini ada dan telah dilakukan oleh rakan-rakan pemancing master sifu yang lain. Jadi kebanyakan daripada pencerahan ataupun perkongsian mereka itu memang tepat. Tidak disangka lagi memang tepat lah. Jadi kita boleh gunakan, manfaatkan. Dan ini adalah pencerahan daripada diri saya berkenaan. Yang pertama adalah berkenaan dengan stopper. Saya sebenarnya ingin berkongsi sedikit penggunaan stopper ni. Untuk makluman, penggunaan stopper ni adalah satu teori sebenarnya. Satu teori yang boleh diguna pakai. Nak guna boleh, tak nak guna pun tak apa. Nak guna boleh, kalau tak nak guna pun tak jadi masalah. Bukannya stopper tu menyebabkan kita mendapatkan hasil yang banyak. Tapi sebenarnya stopper ini ada peranan dan fungsinya tersendiri. Sebelum ni saya ada lihat beberapa video yang bercerita berkenaan dengan stopper. Dan ada yang menyatakan stopper ni untuk ini, ada yang menyatakan stopper ni untuk itu, jenis stopper ini, jenis stopper itu. Itu tak jadi masalah. Itu tidak menjadi masalah, tidak menjadi sebarang kekangan. Saya baru tonton video Yak Botang Pok De. Beliau memberi pencerahan. Terima kasih Pok De, membantu rakan-rakan untuk memahami lebih detail serta memahami lebih dalam tentang penggunaan stopper. Okey, menurut Pok De, penggunaan stopper itu adalah untuk mengelakkan daripada putusnya tali utama, main line daripada ring sampai ke kili. Jadi fungsi yang dimaksudkan oleh Pok De ialah fungsi stopper itu adalah untuk mengelakkan daripada hentaman batu kepada kekili dan lama kelamaan menyebabkan tali yang mengikat kekili, main line kita tu mudah putus. Okey, itu betul. Itu betul, tidak disangkal lagi. Okey, pencerahan dari pihak saya. Okey, sebenarnya penggunaan stopper ni dah lama digunakan. Mungkin orang lain dah lama menggunakan. Penggunaan stopper ni saya gunakan bersama Sifu Master Mat Azvira Abdul Rahman. Beliau tengah bercuti sekarang memancing sebab sibuk membela kambing, membela lembu. Sebelum ni menanam cili fertigasi. Jadi dia ambil ruang untuk berehat seketika. Baik, penggunaan stopper ni saya dengan Mat Azvira Anong telah gunakan ketika kami aktif dalam kumpulan kelab memancing Galah Selatan. Kalau siapa pernah dengar Galah Selatan, saya dulu bersama-sama geng-geng lain memang aktif dalam Galah Selatan. Tapi sekarang ni bukan tak aktif sebab saya dah banyak buat kerja kat sini, kerja sungai kat sini. Dulu yang saya aktif sebab masalah sungai Gresik ni jernih. Sungai Gresik pernah jernih selama 10 tahun. Jadi pada ketika itu memang kosong sungai, tak ada apa-apa. Masa itulah saya join dengan grup Galah Selatan keluar. Jadi Mat Azvira Anong tu rajin turun di Sungai Gresik. Jadi kami mendapat ilham untuk menggunakan stopper tu
Dan itu pun adalah pandangan daripada orang tua-tua di Gresik. Atuk saya dan juga pakcik saya yang berada di Gresik, orang lama, bercerita berkenaan dengan ini teori-teori, bukannya perkara yang wajib ikut. Ini teori berkenaan dengan sensitivity, sensitifnya udang galah ni dalam air. Jadi penggunaan stopper ni saya dengan Mak Zimran Anong dah gunakan bermula tahun 99 lagi. Tahun 99 kita dah gunakan stopper. Begitu juga mata atas bawah. Penggunaan mata atas bawah tu saya jumpa di Gresik, kawan saya sendiri yang guna. Kalau mungkin ramai tak kenal, dia budak kampung saya, namanya Zainuddin Jai. Saya sertakan dia punya Facebook. Dialah yang saya jumpa. Saya tak tahu orang lain dah guna dulu. Pada tahun 95, kami memancing di kampung Semandar Gresik, menggunakan mata atas bawah. Apa tujuannya? Untuk menyimatkan perambut. Dulu kita menggunakan tali perambut berkembar, Y. Y bukan Y, V. Macam itulah. Lembar, satu panjang satu pendek. Jadi ceritanya susah dulu, duit tak ada, nak beli tali perambut, nak guna perambut banyak-banyak, nanti nak kena beli lagi. Jadi kita fikirkan satu cara untuk menjimatkan tali perambut. Jadi datanglah idea menggunakan mata atas bawah, menggunakan satu tali perambut. Pada ketika tu kita menggunakan hanya panjang sekaki lebih kurang, ataupun lebih sekaki setengah. Dan pada ketika tu juga kita telah pernah menggunakan perambut panjang, mengikut air dan mengikut pergerakan udang. Kalau banyak udang kasar-kasar, kita akan menggunakan perambut panjang. Kenapa? Udang kasar ni lebih cepat ambil umpan. Jadi itu sedikit perkongsian penceritaan. Tak kisahlah siapa buat dulu, siapa guna dulu, tak kisah. Yang penting benda itu kalau ada mendatangkan manfaat bagi kita, kita kongsi, kita guna sama-sama. Baik, penggunaan stopper ni. Okey, jadi teori yang saya gunakan dengan Mak Zubira Anong, penggunaan stopper ni adalah bagi saya, saya bukan nak menyalahkan orang lain. Tak, apa yang orang lain dah ceritakan, itu betul. Tak salah. Yang saya punya teori, penggunaan stopper adalah untuk menyerap getaran. Udang galah ni sangat sensitif. Bergerak sikit, dia lari. Bergetar sikit, dia lari. Dia punya sensor, kita pun tak faham. Dekat dalam air tu macam mana dia punya sensor. Kalau kita tengok pergerakan udang, seluruh anggota badan dia mempunyai sensor yang tersendiri untuk mengesan sesuatu. Lebih-lebih lagi, kalau hidupan-hidupan ataupun haiwan ini, sensor dia lebih kepada mengesan kehadiran musuh. Jadi setiap pergerakan, setiap bunyi yang dia dengar, setiap getaran yang ada, dia anggap sebagai musuh. Jadinya teori untuk menyerap getaran itu telah diguna pakai oleh saya, berdasarkan pendapat dan juga nasihat daripada orang lama, terutamanya atuk saya, Allahyarham, Tuan Haji Abdul Rahman bin Hassan. Dia banyak membimbing saya berkenaan dengan kerja-kerja sungai dan memancing. Jadi, okey, kita pendekkan cerita. Stopper, kalau yang saya guna, apakah fungsi sebenar stopper? Okey. Sebelum saya tunjuk, saya nak menceritakan tentang jenis-jenis stopper. Baik, dekat pasaran ada jual dua jenis stopper. Yang pertama manik yang keras tu. Dan satu lagi dipanggil luminous beads. Luminous beads tu ialah stopper getah lembut. Luminous beads. Dan lazimnya, biasanya getah yang lembut dia, luminous beads ni, bila kat tempat gelap dia terang. Dia boleh bercahaya. Bukan terang sangat lah, dia boleh bercahaya. Itu luminous beads. Dan dia lembut. Okey, saya dan Mak Zubira Anong menggunakan luminous beads yang ini. Dia lembut. Saya tak gunakan manik. Manik tu keras. Sebab kalau gunakan manik, apabila udang dah tarik, kita angkat pancing kita, batu tu akan terus pergi ke kekili. Alright? Kalau kita gunakan manik, bila batu tu menghentam manik, masih ada getaran yang kuat. Masih ada. Okey. Kalau kita menggunakan luminous bead yang getah ni, ni contoh dia. Okey, saya buka satu. Luminous beads. Tak kisahlah, dia ada dua bentuk. Pertama bentuk oval. Oval macam ni, bujur. Bentuk bujur, dan satu lagi bentuk round. Bentuk round, dia bulat. Satu oval, satu round. Tak kisah nak pakai yang mana. Kalau saya tak kisah yang apa bentuk sekalipun, saiz apa sekalipun, janji dia luminous beads yang lembut. Okey. Ini dia, luminous beads. Dia lembut. Kita boleh picit dia. Ini kalau tutup lampu, kita nampak dia bercahaya warna hijau. Tuan-tuan pun tahu.
Ini yang saya guna. Saya tak menyalahkan yang lain. Saya berkongsi dengan tuan-tuan penggunaan luminous beads ni yang saya guna. Okey. Dia lembut. Jadinya apabila batu menghentam luminous bead ni, dia akan menyerap getaran dan seterusnya mengelakkan adanya getaran yang datang daripada batu menghala ke kili dan seterusnya membawa getaran pada tali perambut dan seterusnya ke udang galah. Apabila ada getaran tu, mungkin, ini tidak pasti, ini teori, mungkin udang galah tu lari. Betul, tak payah pakai ni pun udang nak dapat pun boleh. Tak ada masalah, bergantung pada rezeki. Tapi ini adalah teori dan juga bagi saya, pertama teori dan keduanya aksesori. Dia akan menampakkan sistem yang kita gunakan sebagai seorang pemancing. Baik, tengok. Ini contoh tali yang saya dah ikat. Okey, ni batu. Tak kisahlah nak pakai batu bentuk tiga segi ke, peluru ni ke, ataupun batu berbentuk bujur macam yang dulu-dulu tu ke, tak kisah. Okey, kedudukan dia macam Pok De pernah tunjuk, macam ni lah. Stopper ni berada di tengah-tengah. Jadi, tak kisah saiz apa, tapi luminous beads yang lembut. Apabila, dia macam ni tau. Bila kita buat lontaran dalam sungai, batu ni berfungsi sebagai mendapan kepada umpan kita, mata pancing kita. Jadi batu akan duduk sama ada di dalam lumpur ataupun di celah kayu. Alright? Dia bukan bukan tetap bergini di dalam air, tak. Dia akan macam ni. Ada ruang dan jarak tali daripada batu tu. Batu berfungsi sebagai pemberat dan juga batu berfungsi sebagai stopper juga di dasar. Okey, kalau bentuk batu macam ni, dia akan cepat menyangkutkan batu di dasar. Okey, dia sebab ada bentuk rata di depan. Kalau yang bentuk bujur tu, dia mudah bergolek-golek. Jauhlah pergerakan dia. Tapi kalau batu jenis macam ni, dia lebih cantik. Dia dah bergolek-golek sampai satu part, satu kawasan tu, dia dah melekat, dia takkan bergerak lagi dah. So, tali ini akan bermain dengan arus. Berputar, memanggil udang galah. Sadu. Macam tu cakap. Okey. Jadinya, apabila adanya tarikan, denyutan, sedutan daripada udang galah. Kita ambil especially udang galah. Disedut. Nyut. Disedut. Apabila dia sedut tu, tali ini akan bergerak. Batu tak bergerak, tali yang akan bergerak. Nyut. Menarik kita punya ujung joran. Nyut. Oh, itu dia punya feel, dia punya steam dia. Alamak, terbawa-bawa dalam mimpi bang. Betul punya. Anda semua dah tahu, dah rasa semua kan. Okey. Jadinya, bila ditarik. Okey, konsep memancing kalau saya yang gunakan bersama rakan-rakan saya di sini bersama dengan Sifu Anong, ada aja tekanan, ada aja tarikan daripada dan kita akan tatang joran. Tatang joran pun ada pelbagai cara. Itu terpulang pada gaya dan juga keselesaan individu masing-masing. Tak payah nak ikut orang, ikut keselesaan masing-masing. Okey, apa yang saya ceritakan itu tadi. Jadi, apabila ada tarikan udang, kami akan tatang joran untuk rasa. Waktu tatang tu, waktu itulah yang kita akan menggerakkan batu. Bila kita angkat joran, batu akan bergerak perlahan-lahan. Kita tarik, dia akan bergerak perlahan macam ni. Sampai ni kita akan angkat perlahan-lahan. Okey, so dia akan menghentam luminous bead ni. Jadinya kalau kita gunakan manik tu keras, dia akan menyebabkan adanya getaran. Kalau kita gunakan luminous bead ni, dia lembut. Okey, dia akan menyerap sedikit getaran, dia akan serap. Jadi kurang getaran. So udang tak terperanjat. Itu saja fungsi dia, selain daripada penampakan aksesori yang agak menarik. Fungsi stopper, perkongsian daripada saya, apakah fungsi, apakah kegunaannya ketika kita memancing. So, rumusannya, penggunaan stopper daripada pencerahan diri saya sebagai penyerap getaran. Hentam kat sini, getaran tu kurang, menyebabkan udang tak terperanjat. Tapi tak pakai pun tak apa. Janji udang makan. Macam Pok De kata, janji ada umpan. Janji ada umpan. Sebab ada yang bertanyakan Pok De, adakah manik yang digunakan tu untuk menarik perhatian udang? Macam tu. Tapi,
berdasarkan apa yang Pokda cakap tu, terima kasih Pokda mendatangkan idea pada saya berkenaan dengan tarikan daripada manik yang digunakan. Okey, itu masuk tajuk yang kedua. Okey, yang pertama dah selesai. Jika ada sebarang kemuskilan, jika ada sebarang pertanyaan, boleh tanya saya. Jangan condemn saya. Ini pencerahan saya. Yang lain buat semua betul. Tak kisah nak pakai apa sekalipun, nak pakai manik ke, nak pakai plastik buatan sendiri pun tak kisah, tak jadi masalah. Ini sekadar pencerahan daripada saya. Saya tak suruh ikut. Saya cuma cerita je. Okey? Okey. Clear berkenaan dengan stopper. Alright. Kita nak masuk yang kedua. Ini perkongsian saya. Ini ilmu yang saya nak share pada kawan-kawan yang nak. Mungkin ada orang lain dah buat. Tetapi benda ni saya gunakan bersama Sifu Ho. Kalau siapa kenal, Nelson Ho. Dia pun bercuti mancing sebab sibuk tanam pisang. Sifu Ho ni seorang yang rajin. Dia rajin bekerja dan fokus. Bila dia buat kerja tu, dia fokus. Saya selalu keep in touch dengan dia. Sekarang ni dia tengah teroka beberapa kawasan tanah untuk tanam pisang. Sebelum ni dia tanam, bukan tanam. Sebelum ni dia bela kelulut. Bela kelulut agak banyak juga, tapi ada sedikit dugaan yang dia dapat. Kelulut dia tak apa menjadi sebab berdekatan dengan kebun sayur. Jadi apabila tokek, tak salah tokek kebun sebab kawasan kan, meracun serangga, terkena sekali dengan kelulut dia, so banyak mati. So sekarang ni dia berubah kepada tanam pisang pula. Jadi itu yang dia cuti memancing. Ada ruang masa yang singkat je, ruang masa yang datang, ada peluang yang datang, baru dia pergi mancing. Okey, kita pendekkan cerita. Saya menggunakan teori ini bersama Sifu Ho. Sifu Ho menggunakan di Sungai Mawai. Okey. Teori yang saya nak tunjuk ni berkesan. Yang pertama ketika air jernih. Yang kedua, bersesuaian digunakan di kawasan sungai yang kita turun, kawasan air payau. Kawasan air payau yang mana air dia agak kehijauan. Hijau-hijau sikit. Biasanya memang air payau lah, senang cerita. Kita pendekkan cerita, air payau. Okey, apa dia? Luminous bead juga. Saya gunakan luminous bead juga. Sebenarnya, haiwan ataupun hidupan dalam air ada tarikan pada cahaya. Contoh, sotong. Okey? Contoh, ikan-ikan. Memang ada tarikan kepada cahaya ataupun pada sinar. Okey. Jadi teori ini saya gunakan dan memang berkesan. Memang berkesan. Kadang-kadang berkesan, kadang-kadang tak berkesan. Bukan 100% berkesan. Tetapi saya nak berkongsi supaya kawan-kawan boleh cuba. Manalah tahu dapat menambahkan penambahan. Dia biasa dapat 10 ekor, terus dapat ke 15 ekor. Mungkin sebab dia menarik perhatian haiwan dasar. Okey. Orang pertama yang dah menggunakan teori saya ni, Amin Fugazi. Amin Fugazi Racing. Okey, ni dia punya channel. Amin Fugazi Racing. Saya ajar dia supaya dia cuba dekat Teluk Intan dan respon yang diberikan pada saya sangat positif. Kalau tuan-tuan nak lebih jelas, boleh tanya dia sendiri. Kalau tuan tanya dia, dia kata dapat ilmu tu sendiri, ataupun dia kata babang dia tipu, terpulanglah. Tanya dia sendiri. Kalau dia kata saya tipu, saya tak boleh nak kata apa-apa. Boleh tanya dia sendiri. Apakah teori yang saya ajar pada dia? Baik. Menggunakan luminous bead yang kecil. Okey, saiz S, luminous bead yang berbentuk oval. Saiz S, luminous bead yang berbentuk oval. Luminous bead yang boleh, yang kata tadi, kalau waktu gelap dia boleh mengeluarkan cahaya hijau. Ni dia. Kecil je. Kecil saja macam. Kecil saja. Saiz S boleh beli dekat pasaran yang berbentuk oval. Luminous beads. Dia lembik juga. Dekat tempat gelap, dia akan nampak kehijauan. Okey. Apa teori yang saya nak cerita kat sini? Baik, tadi saya dah cakap. Dia menarik perhatian haiwan dasar. Dan dia boleh dipraktikkan dan dia agak praktikal di kawasan air yang saya sebutkan tadi. Bagaimana nak menggunakan dia? Kat mana kita nak letak dia? Baik. Ini mata kail. Mata kail yang saya dah siap ikat mata atas bawah. Dah siap mata kail atas bawah. Kat mana kita nak letak? Kalau kita letak dekat bawah, dia akan memberatkan mata kail ni jatuh ke bawah. Okey, ingat mata kail dekat dalam air yang berarus, dia akan ternaik tau. Dia akan ternaik. Kalau kita letak yang mata bawah, dia akan jatuh. Mata kail akan pergi bentuk macam ni.
Tapi tak kisah kalau udang ada dia nak makan, dia makan juga. Ini ceritanya teori. Ini cerita teori saja. Perkongsian daripada saya. Tapi ada keberkesanannya, sebab itu saya nak share. Okey, bagaimana cara kita nak gunakan dia? Okey, senang saja. Kita dah ikat mata kail atas bawah. Lepas tu kita masukkan luminous bead ni. Daripada atas. Mana lubangnya? Okey, daripada atas. Ni. Sampai ke bawah. Macam ni. Okey. Atas sampai bawah macam ni. Tapi kena masukkan. Sebab itu saya gunakan yang lembut. Luminous bead ni. Sebab kita boleh masukkan dekat kepala mata kail macam ni. Okey. Dah masuk. Macam ni. So dia tak tertanggal. Apa fungsi dia? Dia menarik perhatian haiwan dasar. Tak tahulah kalau kawasan tu udang lah, udang lah. Kalau kawasan tu ikan, ikan lah. Yang pasti memang apabila ada cahaya, haiwan dasar akan datang. Berminat dia akan datang. Contohnya, kalau udang datang, dia datang daripada bawah. Contohlah kat sini, dia datang daripada sana. Dia datang untuk menarik, tertarik dengan cahaya yang ada. Sampai di sini, dia dah bau umpan. So, dia akan ambil yang ini. Dan dalam masa yang sama, udang ni tamak. Dia dah ambil yang ni, dia akan capai juga yang atas ni disebabkan ada daya tarikan. Alright? Dan apabila dia tarik, ada bau umpan. Jadi dia buat apa? Dia sumbat dalam mulut dia. Kita pun tarik. Okey? Sadu! Itu fungsinya. Jadi ini adalah sharing daripada saya. Penggunaan luminous beads yang kecil bersaiz S. Bersaiz S. Digunakan kepada kepala mata kail yang atas, bukan yang bawah, yang atas. Boleh digunakan di kawasan air jernih, boleh digunakan kawasan air payau khususnya. Dan boleh cuba, dia akan menarik perhatian. Amin pernah respon dengan saya, dia kata, Mak Joy, betul lah Mak Joy. Kadang-kadang getah ni sampai digigit-gigit sampai pecah-pecah. Tu tanda udang tu sepit. Dia ingat makanan, tapi sebenarnya bukan makanan. Sebenarnya itu adalah daya tarikan. Dia ingat ada makanan buat dia. Tapi yang pasti dekat mata kail tu ada makanan, dia akan sumbat masuk dalam mulut dia. Okey, selesai perkongsian daripada saya. Saya minta maaf banyak-banyak. Pencerahan yang saya beri, saya tak condemn siapa-siapa. Terima kasih kepada orang yang telah membuat pencerahan sebelum ini berkenaan dengan stopper. Jadi kita manfaatkan. Kalau dia digunakan untuk mengelakkan daripada tali putus, kita manfaatkan, kita gunakan. Terima kasih kepada Sipu yang telah berkongsi. Dan kalau digunakan untuk menyerap getaran, kita manfaatkan juga. Semoga aktiviti kita, usaha kita untuk mendapatkan udang tu lebih meningkat persennya. Macam tu. Dan yang saya tunjukkan ini, perkongsian ini, gunakanlah kalau nak guna. Tapi dia agak bermodal lah. Kita kena beli luminous beads ni. Harganya, kalau ikut apa yang saya beli ni, Profish ni, berharga RM3.90. Dalam ni ada lebih kurang dalam 40 pieces. Dan dia tak ada expired. Boleh guna je. Selagi dia tak putus, mata dah rosak, kita ambil balik semula. Kita masukkan pada perambut yang baru. Okey? Ini perkongsian saya. Boleh cuba. Minta maaf kalau ada terkasar kata, terkasar bahasa. Minta maaf kalau ada yang tak selesa. Minta maaf kalau ada yang tak setuju. Kalau tak setuju, jangan condemn saya. Jangan marah saya. Saya nak kongsi pada rakan-rakan yang nak. Okey? Manis padu mantap. Terima kasih kepada Mas Bro yang support TPH. Kita rehat dalam cuaca yang macam ni. Ingat pesan, jangan keluar ke sungai dulu. Kita rehat dulu. Sayangi diri sendiri. Sayangi ahli keluarga. Udang takkan habis. InsyaAllah, udang ada menanti. Cuaca dah elok nanti, kita turun. Kita tapau kau. Macam tu cakap. Okey, boleh cuba? Boleh cuba. 2 perkongsian daripada saya. 1 stopper menggunakan luminous beads untuk menyerap getaran, mengelakkan udang galah lari. Dan yang kedua, luminous beads bersaiz S yang kecil digunakan untuk menarik perhatian haiwan dasar. InsyaAllah, jika ada keberkesanan, jika ada keberkatannya, tuan-tuan akan memperoleh rezeki yang diidam-idamkan. Okey, sekian. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manis padu.